Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Hadirin rahmat Allah Ta'ala sekalian, mohon maaf atas kelewatan. Hari ni pagi-pagi pulah motor pergi UKM dulu 80 km. Pusing balik pergi UM. Daripada UM hari sini 40 lebih pula. Begitulah. Jadi siapa tadi menengung jugalah, menengung sekejap. Nah, nasib baik mandi tu segala sikit. Dulu-dulu tak ada masalah. Rupa-rupanya nak tua juga dah saya. Dah masuk 40 ni, berasa lemah tubuh tuan-tuan. Motor ni kira 150 ni, besar dah sisi tu. Sakit punggung, sakit belakang. Itulah tengok tadi siapa bawa tu, geram. Itu masalah tu. Boleh pula berjiran Ustaz Mustafa, tu satu hal. Baiklah, hadirin sekalian, kita sambung baca muka surat 99 insya-Allah. Masih lagi kita berbincang tentang peralihan orientasi pemikiran beragama. Saya mula sentuh tentang gerakan pembaharuan yang muncul di alam Melayu kita, antara yang direkodkan menurut perspektif kajian yang saya inilah. Kita ambil muka surat ataupun barengan atas. Dalam konteks Nusantara, gerakan terawal reaktif yakni respons, yakni cuba bangkit untuk membawa naratif ataupun cara berfikir yang berbeza dengan arus perdana. Kalau pada masa itu semua orientasi agamanya adalah, kita katakan, pondok pesantren lah, tradisionalis, digambarkan oleh sejarawan sebagai tradisionalis. Mereka ada pattern dia lah, mesti belajar di pondok, tak boleh mengaji di sekolah kebangsaan, mengaji di sekolah Mak Saleh tu kape belaka. Tapi dia guna penama kapal, dia guna kapal kereta api apa semua, tak apa. Tapi pergi sekolah Mak Saleh guna kursi, guna papan hitam apa semua, tu kape. Nah, itu orientasi zaman tu, tak boleh nafi lah. Jadi antara yang terawal abad ke-18, iaitu gerakan yang dinamakan sebagai gerakan Padri. Saya dah ulah tempoh hari. Nama Padri ni bukan Padri Kristian tu lah, tapi memang digelar sebagai Padri, iaitu para ulama dalam konteks bahasa zaman tu. Mereka ini dikepalai oleh seorang ulama yang bernama Tuanku Imam Bonjol, yang lahir pada 1772 dan mati pada 1864. 1772 ni adalah abad yang sama kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Syekh Muhammad Abdul Wahab awal 1700 tu. Maksudnya ketika dan mereka dapat semangat nak bawa pembaharuan ataupun gerakan muwahhidun ataupun gerakan dakwah tauhidiyah ini, gerakan dakwah muwahhidin ini adalah kerana mereka pergi buat haji lah. Mereka pergi buat haji, duduk di sana lama. Ketika itu saya yakinlah, sebab gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab dengan Ibn Saud 2 kali berjaya menguasai Hijaz ataupun Mekah Madinah ni. Sekali pada zaman abad ke-18 ini, dan sekali kemudian pada abad ke-20 hingga sampai sekarang lah, selepas kejatuhan Turki Uthmaniyah tu. Jadi dia bukan satu benda yang tiba-tiba jadi. Dia satu gerakan kerja yang panjang. Bahkan realiti ketika itu adalah di Jaziratul Arab ni, semenanjung tanah Arab, mereka ada negeri mereka masing-masing.
Orang Najd ada klan dia yang nak berkuasa. Di Riyadh ada dia punya klan. Dan masing-masing ni duk perang sama sendiri ni. Sebab masing-masing nak kuasa politik untuk tribe mereka, untuk mereka punya kabilah. Dan ketika itulah Syekh Muhammad Abdul Wahab yang mengaji di Mekah, of course, telah berbai'ah ataupun jumpa dengan Ibn Saud, yang mereka ni macam ada janji setia lah dua-dua ni, iaitu Muhammad Ibn Saud akan mendukung gerakan dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab, dan Syekh Muhammad Abdul Wahab pun akan mendukung gerakan politik Ibn Saud. Itulah bermulanya. Macam sumpah janji mati lah, jadi adik-beradik sungguh saudara. Begitu untuk perjuangan mereka masing-masing. Syekh Abdul Wahab tak ada cerita-cerita politik, dia bukan nak jadi Perdana Menteri ke apa, khalifah ke, tidak. Dia nak dakwah tu. Dan akhirnya dia tahu gerakan dia tak akan jadi apa-apa melainkan ada dukungan daripada kabilah yang kuat, iaitu pada ketika itu kebetulan gerakan kabilah Ibn Saud yang sudi nak terima dakwah dia lagu tu. Lagu mana? Kalau ikut saya, janji taat setia pada saya, lepas ni kubur-kubur sufi yang duduk sembah kita nak clear belakang. Okey, Muhammad Ustaz kata okey. Itu yang jadi. Dan ketika pemerintahan berlaku kali kedua, kali pertama, kena baca buku Dr. Abdul Rahman Abdullah. Dia susun cantik tuan-tuan, cantik. Apa generasi Raja Ibn Saud turun kepada Al-Malik, Al-Walid lah, berapa sampailah sekarang ni, semua ada jalur dia. Baik. Jadi gerakan Padri ni dia 3 orang sebenarnya, tapi ketuanya Tuanku Imam Bonjol lah. Nama sebenar dia ada, kena cek balik lah, Google sendiri. Jadi dia ni bila dah pergi Mekah tu, pada kali zaman tu, zaman yang penguasaan kali pertama gerakan Muhammad Abdul Wahab dengan Ibn Saud ke atas Haramain. Maka semangat lah masa tu ya. Jadi dia pun balik bawa fikrah yang sama. Cuma ada perbincangan lah. Disebabkan sampai sekarang kalau kita tengok lukisan Tuanku Imam Bonjol ni, dia pakai semuta tajam macam orang sufi. Jadi adalah teori yang kata sebenarnya taklah sampai tahap mereka nak bawa gagasan pembaharuan ni sehingga mereka tu dah jadi pengikut Syekh Muhammad Abdul Wahab yang kemudian digelar sebagai Wahabi tu. Tidak, tak sampai tahap tu. Dia ada aspek yang dia ambil, tapi sebenarnya dia tak ambil belakang. Tu ada, saya jumpa dengan Ustaz Abdul Nasir Muhammad Tab, dia duk bincang benda tu. Saya pun dengar kata ada logiknya juga. Tapi memang gerakan Padri ni balik, pertama mereka istihad, dan itu kata kurangnya sikit bila mereka bawa semangat daripada gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab yang didukung oleh Ibn Saud. Memang dia nak bawa, bila dia bawa balik, dia pun nak buat lebih kurang sama. Sedangkan situasi di Nusantara ketika itu, khususnya di Minangkabau, tidaklah sama dengan di Jaziratul Arab yang tengah berperang. Sedangkan di di Minangkabau ketika itu, pertama mereka dijajah oleh Belanda, Yolanda. Yang kedua, aliran arus perdana adalah tradisionalis. Dan peperangan ni tak berlaku. Cuma bila gerakan Padri datang, pertama dia istihar perang pada Belanda. Yang kedua, masyarakat awam yang dok buat khurafat bid'ah ni, dia istihar perang juga. Jadi apa berlaku? Reaction kepada tindakan mereka itu adalah perang jugalah. Berperanglah semua jadinya. Dan akhirnya Tuanku Imam Bonjol dan Endergen gerakan Padri ni dikalahkan oleh Belanda lah. Dia ada yang mati kena ada yang dibuang. Tuanku Imam Bonjol dibuang daerah dan diberi pengampunan keistimewaan macam itulah lebih kurang. Kena cek balik dia punya sirah, ada kisah secara khusus tu. Baik. Kemudian tapi nak katanya idea asalnya nak bawa pembaharuan. Nak membersihkan masyarakat daripada khurafat, tahyul, bid'ah dan seumpamanya. Itu ideanya. Cuma caranya cara radikal sikit. Sebab pengaruh tadi. Ada tokoh yang seramah dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab, siapa dia? Syah Waliullah Ad-Dehlawi. Saya dah bincang lepas hari, saya ulang sikit. Syah Waliullah Ad-Dehlawi ni, kalau tengok, boleh Google sekarang, tengok selisih masa beranak dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab ni lebih kurang. Bahkan diyakini guru mereka yang mereka ambil sanad pengajian ilmu di Mekah
bersambung pada sanad yang sama. Maksudnya lebih kurang selisih jumpa tak jumpa wallahu alam, tak ada rekod. Tapi zaman tu zaman sama. Mereka beranak tu selisih beberapa tahun saja. Jadi apa menarik, Syah Waliullah Dehlawi balik ke India, walaupun dia ni penuh dengan idealism nak bawa pembaharuan, dia tak istihar perang kepada tarikat, dia tak kutuk langsung, bukan tak kutuk langsung lah, maksudnya tidak mengambil sikap yang radikal terhadap sufi dan seumpamanya, melainkan dia sendiri bertarikat. Menariknya, dan maksudnya dia pendekatan dia adalah tak apa, kita mayangi dulu. Kita ada benda besar nak bawa ni, kita layan dulu. Tapi tarikat dia tu tarikat yang kemudian dikawal selia dengan kerah, hanya amalan-amalan zikir yang maksur saja. Cuma dia tak buang jenama tarikat. Kita tak boleh, kita tak nak benda tu. Kita kata geng-geng pada pergerakan padri, tak nak lah. Nah, apatah lagi gerakan Syekh Mahmud Wahab di Saudi ataupun di Jazirah Arab, mereka tak nak langsung. Itu pendekatan mereka. Tapi dia dapat dukungan gerakan politik ataupun gerakan gerila perang yang besar. Itu ceritanya. Syah Waliullah balik, tak ada tentera apa semua, daripada duk bergaduh, duk berlawan dengan British masa tu, dia ambil pendekatan yang berbeza sikit. Tak apa, kita bersufi-sufi lah. Tapi sufi cara kita lah. Akhirnya dia pun ni. So adalah kalau kita baca macam ulasan dia pasal wahdatul wujud. Tapi bila baca bukan wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Dia jadi itu kaedahnya. Bijaksana tapi sesuai lah. Dan kesannya adalah apa dia? Kesannya adalah hari ni tradisi dan juga kita kata gerakan pembaharuan keilmuan khususnya dalam bidang hadis dan Quran yang kekal di India sampai hari ini, melahirkan ribuan maulana-maulana yang alim dalam hadis, dalam Quran, dalam tafsir, dalam fiqh Hanafi apa semua, semuanya sanad, semua bersama pada Syah Waliullah Dehlawi. Sama ada daripada jalur Deobandi ke, daripada jalur Lucknow ke, daripada Nahdlatul Ulama ke, semua akan bersama pada Syah Waliullah Dehlawi. Dalam masa yang sama, tarikat-tarikat mengarut khurafat apa semua pun ada juga. Tapi yang hadis, yang Quran ni pun berkembang juga. Jadi yang mana? Lagu mana kita? Jadi kita kena tahu bahawa memang kita ada limitasi. Ada keadaan Syekh Muhammad Al-Wahhab bila dia buat dakwah dia kebetulan. Bukan kebetulan lah, maksudnya qadarullah. Yakni dia jumpa dengan gerakan politik yang akhirnya menjadi kuasa besar yang dukung ideologi dia. Kalaulah Syah Waliullah balik bawa pendekatan yang sama, gerila, tak ada dua boleh. Mungkin dibunuh, mungkin apa, sebab mistik dan juga benar ngarut khurafat, falsafah, wahdatul wujud, martabat tujuh apa di India ni paling itulah pusat dia. Yang kita alam Melayu duk bincang pasal mistik khurafat, mari daripada India lah, belakang Farsi tu. Jadi Syah Waliullah kalau dia balik dia kata Quran hadis, Quran hadis. Tak ada dua hari. Jadi bijaksananya dia sesuai dengan konteks India yang begitu sekali, latar belakangnya begitu, tak apa. Nak berzikir, nak absolut. Tapi gini. At least untuk yang follow dia punya tarikat terjagalah. Tapi orang mengarut apa semua tu dia ada jugalah. Tapi kesannya adalah legasi keilmuan Syah Waliullah Dehlawi, sehingga disebutkan oleh guru kami Dr. Fauzi Draman hafizahullah taala rahmatan wasi'ah, dia kata satu masa ulama-ulama Arab di Jaziratul Arab mula tak cara bab hadis, dan Syah Waliullah pergi ambil semua sanad hadis yang berada di Mekah, di negara Arab, bawa balik ke India, sehingga kemudian zaman moden sikit, abad ke-19, 20 dan ke atas, ulama-ulama Arab terpaksa mari ke India balik untuk ambil sanad-sanad hadis melalui Syah Waliullah Dehlawi. Bayangkan kalau dia bawa balik pendekatannya adalah begitu. Jadi kita pun faham, macam-macam mana kita ni di negara kita kena ada formula sendiri.
sama ada kita nak bersifat win-win situation ataupun nak tegas yang memang betul-betul tegas. Mungkin bukan masanya lagi, satu masa insya-Allah, dan pelbagai lagi pendekatan. Tapi nak kata dia mesti satu campur satu kedua, tak boleh tuan-tuan. Isunya kita sedang berhadapan dengan manusia. Manusia yang duk pegang benda cara beragama Islam yang mereka tahu tu 1000 tahun dah mereka pegang. Ni saya duk bincang dari awal kitab kita ni. Kenapa sembahyang bang tak tinggal, Tok Mama Pawa Dukun pun ada sekali. Tu 1000 tahun dulu punya cerita. Kita mai kuliah 2 hari nak suruh demo 3. Tak boleh. Tu ceritanya. Tu realitinya menyebabkan kita pun tidak terlalu semangat, dalam masa yang sama tidaklah terlalu frust. Bila kita terlalu semangat, kita tengok orang tak berubah, tak ikut kebenaran yang kita bawa ni, insya-Allah kita akan jadi sangat frust. Allah neraka belaka, nanti sabar. Neraka ke banyak level. Neraka pula, syurga ke banyak level. Semoga kita ni insya-Allah termasuk daripada hak tinggi sikit. Mungkin yang tak berapa itu tu masuk syurga juga, tapi lambat sikit kalau lagu mana. Begitu je lah. Tak boleh kita kata tak ikut cara saya ni awak ni. Khalidina fiha abada awak ni. Jangan duk mudah-mudah dan ringkas begitulah. Baik, katanya lagi kemudian, gerakan tersebut disambung, yakni gerakan pembaharuan yang nak bawa kesedaran supaya masyarakat tidak taklid buta. Pertama, sehingga taklid buta teruk sangatlah sampai apa yang orang tinggal tu nenek moyang. Dia jadi macam jahiliah lah, tapi Islam. Dia kata tu. Ini jauh, jangan main lah. Sampai sekarang pun ada kejawen, ada priai, ada dia panggil Islam pesantren ataupun Islam kejawen. Kejawen ni kak. Kita kata Islam kau ni. Islam. Berat setahun ni. Aduh nak. Ada priai, ni Islam. Ada lagi dia panggil Islam murni. Ni Islam yang tidak murni. Ada mana? Sampai ke peringkat dia beritahu pada saya, kalau pergi ke sana, dia boleh sebut, ni rumah ni kejawen ni. 2-3 ni. Kalau nak cari, sampai kan ada ceritalah masa Krakatau meletup tu, banyak rumah yang hangus terbakar ke lagu mana, jadi ada beberapa rumah yang selamat. Kebetulan ke lagu mana rumah yang selamat ni adalah mereka yang Islam murni Muhammadiyah. Jadi dia buat cerita, tengok. Tak boleh terima lah kita. Tu cerita yang sampai atas hearsay dan seumpamanya. Baik, kemudian katanya lagi, gerakan tersebut disambung oleh perkumpulan Muhammadiyah yang ditubuhkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ataupun nama asalnya Muhammad Darwish, daripada Yogyakarta, pergi buat haji, balik tukar nama jadi Ahmad Dahlan, dan kemudian dia sangat terpengaruh dengan siapa? Guru dia siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi ini ulama besar Minangkabau yang frust, yang kecewa bila melihat masyarakat dia seolah-olah tak mampu dia ubah dah. Terlalu sangat kuat dengan khurafat apa semua ni, dia macam frust, dia pergi duduk Mekah. Tapi dia pergi duduk Mekah jadi tok guru besar, jadi imam bagi mazhab Syafi'i. Dulu di Mekah, imam mazhab ni dia ada penjuru masing-masing. Dalam Masjidil Haram 4 penjuru, maka setiap mazhab ada imam masing-masing. Jadi kita mazhab apa? Syafi'i. Nak sembahyang cari dulu mazhab. Ni mazhab apa? Dulu sebelum Ibn Saud menguasai kali kedua 1924 apa semua tu. Kita duk fikir kalau hari ni duk buat lagu tu juga altih. Istawa nampak sembahyang spekar dah pening dah baca belakang. Satu. Yang kedua, habis-habis sembahyang, Allah mazhab Hambali. Kan dah. Pening, nasib baiklah. Kata-kata nasib baik tuan-tuan. Ibn Saud yang menguasai Haramain. Kalau tidak, kubur-kubur dibakit, itu tak tahu jadi apa. Tak boleh nak bayang. Cuma tak bagusnya pula sikit
bila dia nak besarkan Masjidil Haram tempoh hari, segala tinggalan-tinggalan zaman Turki Uthmaniyah, kita nampak ada nilai sejarah yang perlu dikekalkan lah. Tapi Ibn Saud, kerajaan sana tak kira, sebab yang lebih penting adalah nak besarkan Masjidil Haram tu. Maka tapak rumah Nabi, tapak rumah Khadijah, dia settlekan belaka. Jadi dari satu perspektif kita rasa kenapa tak kekalkan. Tapi bagi mereka kalau kekalkan, orang dia buat macam-macam situ, macam mana? Contohnya kubur Fatimah. Kalau siapa pergi Mekah ke umrah, Fatimah, orang dia berjari, apa Syiah? Memang duduk. Kita pergi pula, dia tengok kita lain macam, awak ni dah Syiah ke tidak ni lah. Gitu. Jadi itu yang berlaku. Baik. Jadi Kiai Ahmad Dahlan ni kemudian bawalah, dia sangat terpengaruh dengan siapa? Majalah Al-Manar oleh Syekh Muhammad Abdul Rashid Ridha dan Jamaluddin Afghani di Mesir, yang masa tu dah tulis seruan-seruan pembaharuan melalui majalah Al-Manar. Al-Manar menara maksud dia. Jadi dibaca, dia pun bawa balik idea tersebut. Menariknya juga, guru dia Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi ni orang kalau kiranya alirannya tradisional. Tapi dalam masa yang sama, walaupun dia tradisional, dia menulis kitab khusus untuk berhujah ataupun mengkritik apa dia? Martabat 7. Syumus Al-Lami'ah, apa tajuk benar? Syumus Al-Lami'ah. Syumus ni pancaran cahaya yang menerangi Lami'ah. Fi raddi ali sab'ah, dalam menghujat kembali ahli sab'ah, yakni mereka yang percaya pada martabat 7. Dia tradisional tapi dia kritik. Ada orang hantar surat tanya soalan, dia jawab benda tu. Dan ini menyebabkan dia jadi polemik sama-sama ulama tradisional pun dalam bab masalah martabat 7 apa semua ni memang polemik sebenarnya. Memang klasik lah benda tu ya. Bukan semua aliran tradisional menerima sufi falsafi ataupun tasawuf batini ni. Tidak diterima. Itu. Cuma akhirnya mereka dilihat macam bersama lah. Sama, tak boleh nak beza dah satu masa tu. Jadi apa berlaku kemudian, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi juga adalah guru kepada siapa? Kiai Hashim Asy'ari. Siapa Kiai Hashim Asy'ari? Pendiri Nahdlatul Ulama. NU kalau di Indonesia ya. Lawannya kepada Muhammadiyah. Tradisional. Tapi guru yang sama, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Dan Syekh Ahmad Khatib berbangga dengan kedua-dua guru dia ini, anak murid dia ni. Ikut mula nak balas lagu mana, yang penting dua-dua ni sumbangan besar, bagus, buat kerja masing-masing. Begitu. Pula dah. Dan Hamka cerita pasal ayah dia ni, pasal ayah dia satu, pasal Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi pun satu. Dia cerita betapa Kiai Ahmad Dahlan ni mendapat pengaruh daripada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Dan ayah Hamka juga, iaitu Haji Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, juga guru dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Jadi mereka ni balik, Kiai Haji Ahmad Dahlan tubuhkan Muhammadiyah di Yogyakarta. Ayah Hamka balik ke Minangkabau ataupun di Sumatera Barat, pergi ke Yogyakarta, jumpa Kiai Ahmad Dahlan, bawa balik idealism ataupun ideologi Muhammadiyah ke ranah Minang. Tapi dia sampai mati tak masuk Muhammadiyah. Tak isi barang. Apa sudah. Bahkan tapi dialah yang membangunkan, dia suruh Hamka masuk, dialah yang menjadi penasihatnya apa semua. Tapi kemudian bila ada isu, dialah yang paling kuat kritik. Sampai orang pening, macam mana? Ini karakter ayah Hamka yang luar biasa ni. Dia bergaduh dengan siapa ni? Dia pergi ke satu seminar di Mesir ketika itu. Semua ulama Arab. Dia pun bangun, kelepung. Terkejut orang, siapa dia ni? Dengan araknya, fasihnya. Dengan begitu sekali tegah, fasih bercakap dengan, barulah tahu rupanya ni ulama besar daripada Indonesia. Disebutkan begitulah. Ataupun Indonesia ada lagi, tak ada lagi masa tu rasanya. Daripada itu. Baik, kemudian sedikit ceritanya lagi. Gerakan Muhammadiyah kekal sampai sekarang dengan citra dan manhaj, amalan serta pegangan tersendiri, berusaha berasosiasi dan berdinamisme
dengan realiti budaya dan politik masyarakat awam. Tapi Muhammadiyah pun dah macam-macam lagi, ni terlalu besar ya. Ada video pendek yang menggambarkan gerakan Islam yang paling kaya atas muka bumi hari ini adalah Muhammadiyah. Tapi dia punya ahli tak ada kaya raya jutawan belaka. Profesor-profesor, dia ada berapa ratus butir universiti sendiri, hospital sendiri, sekolah rendah sendiri belaka, tak sabit dengan kerajaan. Semuanya adalah dana wakaf dan infak daripada ahli-ahli. Bayangkan. Tapi start daripada dia panggil apa yang dipetua dia lah, nombor satu presiden ke berapa tu, lah ni Prof. Dr. Haidar Nasir ke apa-apa. Sampai ke bawah, Malaysia di Perlis dah ada di pencawangan Universiti Muhammadiyah Malaysia UMAM. Semua tu tak kaya belaka. Tak ada yang jadi jutawan. Sebab mereka memang masuk, dapat gaji sesuai dengan apa yang diperuntukkan untuk buat kerja jemaah mereka itu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tapi dana Muhammadiyah tu sendiri, paling kaya di dunia. Gerakan Islam yang paling kaya di dunia. Baik. Kemudian katanya lagi, keadaan berbeza di tanah Melayu, Malaya ketika itulah, ataupun sebenarnya tanah Melayu. Gerakan dan idea pembaharuan gerakan reformisme, tajdid, islah ataupun lebih dikenali sebagai kaum muda, ini dimulai melalui media cetak, bukan ormas ataupun organisasi massa macam di Hindia Timur ataupun di Indonesia lah pada hari ini. Terbitnya majalah Al-Imam pada tahun 1906 adalah mengambil semangat daripada majalah Al-Manar. In fact, ia adalah terjemahan sebahagian daripada isi Al-Manar jadi Al-Imam. Diterbitkan di Singapura oleh perkumpulan pembaharuan yang orang Arab apa semua ni, peranakan Arab apa semua, dan ia telah diekspor sampai ke di Indonesia lah, di Minangkabau dan seumpamanya. Tu hebatnya di itu. Baik. Dan muncul contohnya novel seperti Hikayat Faridah Hanum oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hadi. Ini tokoh pembaharu yang dikira tokoh yang sangat terpengaruh dengan gerakan Islah dan Tajdid Mesir lah, Muhammad Abduh Rashid Redha dan seumpamanya. Kemudian menjadi batu asas idea-idea pembaharuan yang anti taklid buta oleh sekumpulan pemuda yang mempunyai aspirasi yang sama. Mereka lebih terkesan dengan gerakan pan-Islamisme yang digagaskan oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani yang misteri. Setengah kata dia Syiah sebenarnya, setengah kata dia ni Freemason, macam-macam. Kalau sahabat-sahabat kita termasuk Ustaz Asri Sabri apa semua melihat mereka ni gerakan pembaharuan yang sebenarnya banyak terpengaruh dengan barat lah, macam gerakan Renaissance, ada pembaharuan Perancis dan seumpamanya. Jadi soalannya pembaharuan ataupun idea-idea pembaharuan yang mereka bawa tu bukan pure daripada Islam punya islah dan tajdid, tapi lebih kepada semangat modernism yang diambil daripada barat. Anti taklid buta apa semua, terma tu samalah, tapi sebenarnya tidak pada itu. Itu naratif yang dibawa saya dengar setinggi daripada tu. Tapi bagi mereka yang kenal gerakan ini ataupun tokoh-tokoh ini melalui jemaah, sama ada mereka pernah ikut usrah Abim ke dan seumpamanya, maka kita tengok tokoh-tokoh ni adalah tokoh pembaharu yang memberi impak besar. Mereka ada keistimewaan masing-masing dan ada alasan yang tertentu kenapa mereka dilihat sebagai contoh satu masa baik dan seolah-olah macam dah masuk Freemason apa semua dan seumpamanya. Macam-macam lah teorinya. Wallahu alam. Mereka semua dah mati dan mereka dah tinggalkan bukti sumbangan dan kerja mereka terhadap Islam. Yang baik ambillah dan yang tidak tinggallah. Begitulah lebih kurang kita nak. Baik. Kemudian katanya lagi Syekh Muhammad Wahab tu, tengok tu tarikh tu ya. Syekh Jamaluddin Afghani 1838 abad 19. Ya. Syekh Rashid Redha abad 19. Muhammad Abduh 19 juga. Maksudnya Jamaluddin Afghani ni guru kepada Muhammad Abduh dan Muhammad Abduh guru kepada Rashid Redha. Ini tiga serangkainya yang kemudian melahirkan tafsir Al-Manar.
Satu tafsir pembaharuan, islah. Tapi adalah idea-idea yang pelik-pelik sikit. Contohnya, sama ada Syekh Abdul ataupun Syekh Ridha tak terima adanya Mahdi. Sedangkan hadis pasal Mahdi kita beriman selagi mana ada Sahih Bukhari Muslim, kita terimalah. Nah, tapi mereka tak terima. Adalah idea-idea yang begitu. Tapi sebenarnya benda tu biasa sebenarnya. Kalau kita baca lebih sikit, sarjana-sarjana pemikir Islam ni memang ada sisi-sisi dia yang dia rasa tak perlu benda tu. Dan pada dia benda tu bukan usul akidah dan seumpamanya. Kita kata tak boleh lah, hadis jelas tu. Nah, bahkan Isra wal Mi'raj, kita terima berlaku jasad dan roh. Isra, Mi'raj, jasad roh. Tapi ada sebahagian ulama kata Isra, jasad roh, Mi'raj, tinggal body, naik roh saja. Ada? Sebahagian inilah ulama-ulama yang dilihat sebagai modernis ini. Mereka gitu. Itu lebih logik pada mereka. Sebahagian pula kata mimpi belaka macam biasa, Rasulullah duk mimpi. Beruh saja malaikat Jibril bawa pergi mata-kata tu, body tinggal di Mekah ke situ. Ada juga. 3. Tapi yang paling, of course, yang paling jumhur, yang paling selamat dan nas jelas kita terima orang awam, yang paling jelas of course lah berlaku dengan jasad dan roh, dan ia mukjizat. Bila sebut mukjizat, baik, katanya lagi apa dia? Majalah Al-Imam itu sendiri adalah jelmaan semula versi Jawi Melayu majalah Al-Manar yang merupakan lidah pemikiran para tokoh reformis tersebut. Sudah terlalu banyak kajian terhadap gerakan ini sama ada dari sudut sejarah atau pemikiran. Fokus utama mereka pada asalnya adalah untuk menentang khurafat, tahyul dan bid'ah yang menyebabkan kemunduran umat Islam seluruh dunia. Jadi teori mereka ini adalah umat Islam mundur ni. Limadha ta'akhkhara al-muslimina wa limadha taqaddama ghairahum. Itu karya yang ditulis oleh siapa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia? Oleh seorang ulama termasuk golongan pembaharu ni. Dia tulis satu buku sebab anak murid dia daripada Sambas, Indonesia, Borneo. Tulis surat, Syekh, kenapa umat Islam ni mundur, tak boleh nak bangun, terlalu dicengkam oleh Barat masa tu, zaman kolonialisme dan imperialism. Semua negara Islam dijajah. Algeria, Perancisnya, mana? Morocco oleh Perancis juga, mana lagi? Semua tu. Kita oleh British, Filipina oleh ada seumpamanya. Indonesia oleh Belanda dan seumpamanya. Banyak negara Islam semua dijajah. Maka dia pun tulis surat. Syekh, apa nama Syekh tu? Syekh Shakib Arslan. Syekh Shakib Arslan, ulama Mesir. Maka ditanya, ditulis. Tanya, kenapa Syekh berlakunya keadaan ini? Umat Islam mundur ni. Maka dia pun jawab surat tersebut, jadi sebutir buku. Ni ulama ni. Tulis surat. Ar-Risalah Imam Syafi'i sama. Surat juga. Anak murid dia tanya, lagu mana ni Imam nak faham ayat ni bila bertembung sama begini lah. Dia pun tulis ya Ar-Risalah. Satu kitab usul fiqh. Ni ulama dulu. Jadi buku tersebut bertajuk Limaza ta'akhkhara al-muslimina wa limadha taqaddama ghairahum. Kenapa umat Islam terkebelakang, mundur, dan kenapa selain daripada mereka, yakni Barat, maju. Maka dia pun bahas begini. Satu buku yang bagus, ada terjemahan Indonesia dan seumpamanya. Itu buku-buku pemikiran yang saya pada peringkat awal dulu suka baca lah. Buku bersifat pemikiran tentang pembaharuan dan seumpamanya. Satu lagi buku yang bagus oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah ta'ala. Dia tulis buku tu waktu dia umur 20-an lagi. Luar biasa. Apa tajuknya? Madza khasiral alami bi inhitatil muslimin. Madza khasiral alam. Apa yang dunia ini rugi disebabkan kemunduran umat Islam. Tu dia. Jadi perbahasannya dia nak kata disebabkan umat Islam mundur, hari ni dunia ni banyak mana dah rugi. Sebab zaman mereka, the golden ages dia dulu tu, betapa dunia ini manusia dapat nikmat yang banyak dari sudut sains, teknologi dan seumpamanya. Ini buku-buku oleh pemikir-pemikir yang cuba nak cari solusi daripada masalah kemunduran umat Islam satu masa pada zaman moden yang zaman yang dijajah oleh
penjajah-penjajah daripada barat lah. Dijajah dari sudut kolonialisme dan imperialism, dan akhirnya bila mereka balik, mereka tinggalkan apa dia? Penjajahan minda. Ghazwatul Fiqri. Perbalahan ideologi, idealism. Sembahyang baik tak tinggal, sosialis. Sembahyang baik tak tinggal, sosialis. Sembahyang baik tak tinggal, tapi sistem ekonominya kapitalis, riba. Ini berlaku, realiti. Pakai jubah, pakai apa, tapi itu yang kita kata, dia panggil zaman moden ni zaman Ghazwatul Fikri. Masih lagi lah. Hari ni lagi teruk. Duk bincang pasal lelaki, wanita. Can you tell me what is a woman and what is a man? La ilaha illallah Muhammad Rasul. Tapi itu berlaku di barat hari ni, dah cuba dibawa juga. Sampailah. Pengaruhnya sampai pada tempat kita. Di barat disebabkan mula dibawa di sekolah. Ibu bapa mula pening kepala. Tak sedar. Mula ada yang celik mata kata benda ni tak boleh bawa lah. Macam mana kamu soalan cikgu ajar anak kami supaya you cannot define a man and a woman by the look. Lepas tu nak address apa? He ke she? Dia dah. Lepas tu masuk tandas lagu mana? Sudah. Jadi mereka dah mula, macam mana kalau kata orang tu dia dewasa, lelaki, tapi sebab kalau dia kata, dia rasa dan dia kata dia adalah perempuan, maka dia pun masuk dalam tandas apa nama perempuan. Sebab apa? Saya perempuan. Dan itu berlaku kecurangan. Transgender, LGBT apa semua tu lah. Akhirnya ada trans woman dengan trans man apa nama ni. Ada yang lelaki tapi marihid. Kami depressed sebab apa? Kami tidak dihormati. Kami depression sebab apa? Walaupun kami lelaki tapi ada pula menstruation tu mari. Lagu mana? Nah. Itu berlaku. Jadi budak-budak pun jadi pening. He ke she tu. Jadi nak ke arah tu. Nak ke arah tak ada gender. Gender ni lagu mana? Tandas lepas ni satu je lah. Pakar belakang masuk lah tu. Seronok lah kita. Tak nak pula. Ada. Jadi ke arah tu dah mereka punya benda yang sangat asas tu pun dah dilanggar. Postmodernism lah. Tidak ada kebenaran mutlak. Satu masa nanti satu orang telah bunuh orang lain, dihadapkan di mahkamah. Kenapa kamu bunuh dia? Minta maaf, undang-undang mahkamah not applicable on me. Why? Because me myself, I believe from the beginning of my life I am a binatang. So macam mana awak nak hukum saya sedangkan saya seekor binatang? Undang-undang hanya untuk manusia saja. Saya binatang. You are a human? No, I am an animal. Kamu manusia? No. Saya rasa kamu kena hormat saya punya pandangan. Saya rasa saya binatang. Dah kejam gitu. Ni. Apa nak jadi tak tahu tu. Barat. Dan dah mula ada lah ni sekarang ni. Atas dasar tidak ada kebenaran mutlak, siapa boleh betul, siapa boleh salah. Ni postmodernism punya cerita lah. Dia punya idealism, dia panggil postmodernism. Tidak ada lagi grand narrative kebenaran mutlak. Siapa-siapa boleh benar, siapa-siapa boleh salah. Mak bapak pun ikut dia lah. Kalau mak bapak kita pun apa masalah. Tu jadi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berpeganglah kita dengan Quran dan Sunnah dan agama yang akan menjaga kita daripada kekarutan pemikiran, ideologi begini. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Sama sikit lagi. Seterusnya, fokus utama mereka pada asalnya adalah menentang khurafat, tahyul dan bid'ah yang menyebabkan kemunduran umat Islam seluruh dunia. Mereka kata umat Islam ni seluruh dunia tak boleh nak bangkit menentang gerakan penjajah ni kerana duk taklid buta, masih duk percaya pada khurafat,
Penjajah bawa senjata, kita bawa kerih. Sebab percaya kerih tu boleh terbang lah apa semua itu begini. Tengok-tengok kena jajah 500 tahun. Tapi dengar cerita bukan main lah. Oh ni selempang merah, selempang hijau, terbang sana, ada pelesik, toyo, hantu raya, habis segala dia boleh guna. Kena jajah 500 tahun. Kita mana dulu? Itu ceritanya. Dah. Kalau dia orang mari dengan mesin gun, dengan bom atom gapo, kita pun lawan dengan benda tu. Itu. Betul-betul Melaka. Satu fakta yang mesti diperbetulkan, ketika Melaka kena serang, bayangan kita sebab buku teks sekolah kita lukis gambar pelepah, rumah dengan apa jerami apa semua. Bayangan kita Melaka macam itulah. Afonso di Abu Kek mari tembak-tembak sekejap, hore menang. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Melalui rekod Portugis sendiri, ada seorang sarjana telah buat simulasi kartun untuk nak menang ataupun bila serang Melaka tu ambil masa seminggu. Bom dari segenap segi dan selap Melaka itu di Portugis letak kapal supaya bantuan tak masuk. Dan dia ada 2 kota besar macam tu, Konstantinopel tu. Kan terbesar di dunia masa tu. Takkanlah sekakan kira begitu saja. Dan meriam-meriam yang dirampas selepas kalah dalam rekod artillery Portugis. Berapa banyak meriam ni? Rentaka lah berapa, rentaka kecil. Ni meriam-meriam Melayu ni. Dah ada teknologi yang hebat masa tu. Kita duk bayang Portugis mari dengan tombak saja. Jam kita. Dangkal tu kena betulkan balik bahawa masa tu orang Melayu dah ada. Dan Melaka tu metropolitan, kota tersibuk di dunia selain daripada belah-belah sana ni Melaka, Itali sana tu. Dan segala bangsa dunia duk ada masa tu. Dan bahasa lingua franca, bahasa Melayu, tulisan Jawi. Hebat. Tapi kalah kemudian sebab apa? Tali baru. Tali baru. Portugis ada, Melaka ada tangkap tentera Portugis duduk dalam cara dia duduk cuba mempengaruhi, duduk suap. Dan akhirnya ada orang berkepentingan, saya tak nak sebut lah, yang masa tu paling berkuasa di Melaka, paling banyak ni adalah pertama kapitan. Apa dia kapitan? Daripada tanah besar Cina tu lah. Betul. Yang kedua, mamak bendahara. Daripada mana? Tu. Yang ketiga, Jawa. Ini semua mereka yang ada dia punya, kalau kita kat gangster, bukan gangster, macam tribe dia masing-masing yang duduk berlawan sama sendiri nak bisnes kan, tempat bisnes ni nak duduk membesarkan pengaruh dan kekayaan masing-masing, puak masing-masing. So masing-masing ada kepentingan. Bila Portugis mari, beres, kami boleh tolong kamu, buka pintu ke, beritahu di mana kelemahan kita begini dari dalam ke lagu mana. Tapi syarat, lepas kamu berkuasa, segala kepentingan kami, kamu jangan kacau. Bermula daripada situlah. Daripada 2 minggu tu, kemudian hancurlah Melaka. Kota Melaka saja. Dan kita kena faham, bila Melaka jatuh, kota Melaka tu saja. Pesisir ataupun kota pelabuhan itu, Melaka jajahan besar sampai ke Pahang apa semua, tak terjejas. Sebab tu dia lari dari Johor tu. Dia pergi Johor, undur sampai Johor tu. Kelantan, Terengganu, Patani tak pernah kena jajah, tuan-tuan. Daripada Portugis tak pernah jajah. Kita duk bayang Melaka jatuh, seluruh Malaysia jatuh. Malaysia pun tak ada lagi masa tu. Tu sejarah. Kena tengok balik konteks itu. Tu menariknya pembacaan dia juga. Baik, katanya lagi di sini, kita pergi habis perenggan ni. Seruan mereka adalah untuk membebaskan umat Islam daripada taklid buta kepada tradisi. Maksudnya benda yang turun-temurun. Kenapa ni duduk bagi sesembahan kepada busuk ni? Tak tahu. Tok saya buat, moyang saya buat, mak saya buat. Mak kepada mak saya buat. Mak kepada mak, kepada mak kepada saya pun buat jugalah. Tu. Taklid buta kepada warisan. Tak nak gitu. Islam tak ajar begitu. Dan tokoh-tokoh dan menyeru mereka kembali kepada kemurnian ajaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya mereka juga meniup semangat pembebasan menentang penjajah serta kebangkitan anak bangsa yang dijajah dari sudut ekonomi,
Golongan ini berpendapat sebab kemunduran umat Islam dunia khususnya di Nusantara adalah kerana pemikiran yang jumud dan tidak bebas daripada kuat berpegang kepada khurafat, tahyul, mistik, bid'ah dalam urusan berkaitan agama dan budaya kehidupan dan seumpamanya. Jadi orientalis ataupun barat ni bila dia mari jajah, dia kaji dah kita. Dia kata orang Melayu ni beri ke hatu. Nah, ataupun mereka ni sangat suka kalau orang asing boleh cakap terima kasih. Oh, dia lain macam dah tu. Nah, mari-mari tu orientalis yang zaman abad ke-20 dan ke atas ni, British dia pandai, dia dah ada School of Oriental African Studies untuk melahirkan pegawai-pegawai yang akan jadi pegawai di tempat jajahan mereka. So bila mereka mari, bahasa Melayu fasih tu. Fasih tak fasih, boleh bercakap, boleh faham lah. Boleh sebut dah, tuan saya mahu ni. Saya mahu lihat orang kampung. Ada. Okey. Mari rumah orang kampung, buka kasut, naik atas rumah, makan guna tangan, pakaikan pelekat. Oh, pening orang kampung. Oh, ni tak ada ni, memang penyelamat kita dah ni. Dia ada. Maka jiwa, dia panggil the captive mind. Kita ni ditangkap, maksudnya kepala otak kita ni terlalu pandang tinggi pada barat sampai hari ni. Berita Nafi masih lagi, alamak. Ini tu captive mind, ataupun Hazizi Haji Abdullah terjemahkan sebagai jiwa hamba. Jiwa yang belum terbebaskan. Siapa yang menghambakan? Kita sendiri. Jadi belum dibebaskan sepenuhnya. Kita rasa bila Mak Saleh mari apa semua ni, kita rasa begitu. Nah, padahal kawan tu tak ada apa-apa pun tu. Tempat dia siapa masyarakat itu. Mari tempat kita ni jadi artis. Ada YouTuber yang mari tu. Tempat dia tu sampah masyarakat. Kurak-kurak di pinggir jalan je tu. Tapi mari jadi artis. Contohnya apa lagi? Ni Hamka tulis berkaitan Sayyid, orang Melayu dengan Tok Arak. Bukan Tok Arak pun, kadang-kadang tu Bengali mana dia kira Arak muka putih sikit. Bengali mari mana tiba-tiba jadi Sayyid, keturunan Rasulullah selalu. Siung tangan juga ambil berkat. Kawan itu semaya pun tidak. Ini Hamka kritik dalam majalah Qalam. Dia kata tidaklah keturunan itu yang menjadi kemuliaan yang disuruh untuk diikuti, sedangkan agama ini mengajar kita untuk ikut nas Quran gini-gini. Dia cerita dah teruk lah dia. Ada ni mari dah. Dia cerita yang digambarkan sebagai Sayyid, tempat dia tu orang jahat, curi, dia buat benda-benda pelik-pelik. Tiba-tiba bila mari, keluarga dia buang dia. Bila buang tu, entah macam mana timbul bahawa dalam keluarga dia memang adalah sikit sebuah bacaan dengan keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi ada Al-Jilani di belakang. Tapi dalam keluarga dia tu, dia lah paling teruk sekali, bapak pencuri. Segala penyangaknya apa semua keluarga buang. Mari duduk tempat kita, tak wali. Sebab ada Al-Jilani belakang. Itu punya jiwa hamba kita ni. Terlalu mudah. Tapi kalau kita kagum, siapa? Profesor Dr. Jonathan A.C. Brown. Uish, siapa tu? Mak Saleh. Habis tu apa hebat? Dia punya penguasaan ilmu hadis. Tak sangka lah dengan rupa Mak Saleh dia tu. Takallam lughatul Arabi fasihan jiddan. Kecik Arab fasih bukan main. Hafal hadis Quran. Duduk dengan ulama-ulama, tapi dia style Mak Saleh, dia tak tukar nama dia apa semua. Duduk mengajar di Georgetown University. Tapi level Allah lain macam tuan. Gitu. Padan lah nak kagum pun. Ni tidak. Siapa ni? Tak tahu siapa. Tapi Mak Saleh lah. Duduk main begitu ni. Okey, kita buat habis itulah. Cuma saya sebut di perenggan akhir itu, bagi menelaah isu ini secara menyeluruh, boleh baca karya-karya karangan Dr. Abdul Rahman Abdullah. Masih ada lagi Pencen USM, pakar dalam sejarah pemikiran Islam di alam Melayu lah, antara rujukan utama saya dalam isu-isu yang kita bahaskan ini. Dia tulis buku apa? Pemikiran Islam di Malaysia, Sejarah dan Pemikiran. Ini dia jelaskan
Nah, gerakan Islam tradisional di Malaysia, sejarah dan pemikiran Jemaah Tabligh dan Darul Arqam. Pemikiran Islam klasik, pengaruh falsafah Yunani dan kebangkitan gerakan tajdid. Oh, ini bagus. Sejarah ikhtilaf mazhab di Malaysia. Gerakan Islam di Perlis, sejarah dan pemikiran. Pemikiran umat Islam di Nusantara, sejarah dan perkembangannya hingga abad ke-19. Ini dia cerita belakalah yang kita duk cerita, kenapa Islam di alam Melayu ni jauh daripada budaya nak faham Quran dan Sunnah, tapi lebih minat kepada perbincangan falasifah, martabat tujuh, wahdatul wujud, Nur Muhammad. Dia minat benda-benda lagu tu. Kenapa? Dia cerita belakang. Aliran dakwah di Malaysia, satu titik pertemuan dan seumpamanya. Dah banyak lagi lah, insyaAllah nanti kita akan inilah. Tuan-tuan dan puan rahimahullah, kita berhenti situ. Ada soalan ke? Ya. Tahun? Lepas tahun 70-an. Okey. Kurang sikit dia punya gerakan kaum muda. Tak macam tak dengar sangat. Lepas tahun 70-an 80-an. Macam lepas 20 tahun ada gap. Itu awal tahun 2000 baru muncul balik. Betul. Dia ada tokoh-tokohnya, cuma dia tak jadi mass. Dia tak jadi gerakan massa, suara besar lah. Antara lain kerana kalau ingat P.U. Faiz pernah terbitkan satu buku bersama Dr. Aiman Akiti dan beberapa orang lagi tentang sumbangan ayah kepada Pak Lah, datuk pada Pak Lah tu, Syekh Abdullah Badawi. Syekh Abdullah Badawi ni antara ulama yang menubuhkan Nahdlatul Ulama Malaysia. Antaranya adalah untuk nak jadi satu platform ulama-ulama tradisional memperjuangkan isu-isu nasional yang bersabit dengan politik ketika itu. Dan selepas merdeka, ulama-ulama kita tak fokus sangat kepada benda khilaf ni, mereka sibuk nak bangun negara lah, atau bergabung dalam UMNO, PAS masuk UMNO apa semua itu gini tu. Begitu juga di Indonesia. Ketika awal memanglah gerakan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ni main isu-isu khilaf-khilaf ni. Tapi ketika nak akhir, bila nak merdeka tu 1945, dan akhirnya mereka membentuk Masyumi, gerakan Islam atau parti Islam yang besar masa tu gabung belaka. Syarikat Islam duduk dalam tu, apa nama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, syarikat apa nama Dewan Dakwah, apa semua duduk dalam tu belaka. Tapi tak lama lepas tu macam hari ni lah, dia elok-elok timbul isu dah kena tak tahan lah tu. Aku diam je lah, lantak orang. Itulah berlaku. Pecah balik. Lepas dah merdeka dan establish, masing-masing ada kepentingan dan seumpamanya. Jadi bila sebut 70-an, 80-an ni, individu ada. Tapi secara gerakan mas, hampir tidak ada. Dan satu kekurangan gerakan dakwah sunnah di Malaysia ini dari dulu tu, dia tak macam Indonesia yang ada ormas. Ada organisasi massa, Muhammadiyah. Di semenanjung Tanah Melayu tak ada. Dia macam satu kumpulan individu kecil saja. Cuma mereka ni nampak besar sebab mereka ada majalah sendiri. Dan majalah mereka ni cetak di mana? Di negeri-negeri selat yang tak ada raja. Sebab kalau ada raja memang tak boleh cari makan. Itu yang berlaku. Tapi salah seorangnya Syekh sepupu kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, iaitu Syekh Tahi Jalaluddin Al-Falaqi Al-Azhari. Antara orang Minang terawal menjadi murid di Azhar, balik bawa idea pembaharuan, duduk sekali dengan Syekh Said Al-Hadi dan seumpamanya, pernah jadi mufti Perak. Timbul kontroversi apa semualah. Kemudian Syekh Abu Bakar Syari yang kemudian menjadi imam Masjid Alwi, menjadi mufti bahkan rasanya. Tapi sebelum tu dia orang Perak. Jadi gitulah, bila dia balik, mula-mula balik daripada luar, balik daripada Mesir, Mekah, orang ra'i lah ingat kan. Tapi bila dia mula buka idea-idea dia tu, lain macam bos Syekh ni. Tupai boleh makan, dia dah tak kena dengan tradisional kita ni. Mulalah mereka disisihkan. Itu berlaku. Perak pernah tahun bila? 80-an ke 70-an? Raya awal sehari. Raya awal sehari. Sebab mufti dia ahli falak, dia kira-kira dia kata tak ni hari ni. Tu berlaku. Tu. Jadi penonjolan itu tak ada, tapi lepas 90-an itu ramai balik daripada Saudi. Tu mula muncul balik dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Beres, tak ada apa dah.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.